Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Puan Mona. Kami dari kelas DDTS 5B akan menerangkan untuk problem 1 dan problem 2 bagi problem base task untuk subjek Cyber Security Incident Response. Dan ini ialah ahli kumpulan kami iaitu Hidayah, saya sendiri, Aisyah dan yang terakhir ialah Khalika. Itu sahaja daripada saya akan menjemput Hidayah untuk meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum Puan, my name is Noor Demet Adam 01 DDT1 F1001. I will talk about problem 1 in PBT CIR. So this is two assets that I will present. So the first one is server and the last one is data. So worm ni dia dapat memberi ancaman kepada server dengan buat sistem tu failure to get request. So kiranya kita tak dapat nak masuk, kita tak dapat nak beri request sebab dah dia hantar, worm ni hantar terlampau banyak package. So dia block kita daripada terima request, and then ni boleh menyebabkan sistem tu down daripada overheating lah untuk dapat request. And vulnerability dia adalah network backdoor and firewall not available, melainkan dekat dalam kita punya local network tu ada lagi firewall. Okay, and then priority adalah hard. So kita kena benda ni kena beri keutamaan lah. And then cara kita nak control benda ni adalah dengan activate firewall, buat daily vulnerability scan untuk cari suspicious activity. Contohnya kita boleh download open source software like OpenVAS ataupun Nessus. Okay. And disable guest access on firewall. Okay, hanya orang penting saja yang boleh akses ke dalam local network lah maksudnya. Okay, and the data pula, worm ni boleh memberi ancaman dengan data tu boleh diubah-ubah, hilang ataupun corrupted, rosak. So benda ni boleh menyebabkan kita susah nak maintain data availability lah sebab hilang. So ketersediaan data tu susah nak cari sebab data dah hilang kan. Okay, and then data confidentiality is not maintained sebab bila worm ni dah masuk ke dalam kita punya komputer, so dia boleh baca, dia boleh control mana-mana file yang ada kat dalam ni. Okay, and then vulnerability pula sistem database, sebab sistem database ni merangkumi macam-macam data lah. Kita ada 3 data. So data yang pertama data yang biasa-biasa, data kedua ni macam data employee, data yang pertengahan punya macam data IC, diorang punya IC, diorang punya nombor kad bank. Okay, data yang pertama ni data sensitif, like boleh menyebabkan syarikat tu sendiri gulung tikar. Okay, so kita boleh benda ni juga boleh menyebabkan sensitif to recover data, sebab kalau kita hanya buat daily backup kiranya dalam 2 kali setahun, so boleh menyebabkan data tu tak boleh di recover lah. Okay, and then kita kena ambil keutamaan yang tinggi lah dalam benda ni. So control pula, kita boleh encrypt semua data ni, tukarkan dia dari plain text ke nombor-nombor atau huruf-huruf saja, tak boleh nak dibaca dengan secara manusia lah, kena guna komputer ataupun hacking. Okay, and then do daily backup using strong authentication, kiranya kena tak pasut lah dekat setiap file tu. So itu saja daripada saya. Saya akan pass untuk ke next presenter. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalika Zaini. Nombor pendaftaran saya 01 DDT19F1151. Saya akan sambung penerangan daripada Nur Hidayah untuk problem 1. Okey, untuk komputer, tricks dia ada 3. Yang pertama, lagging. Macam terlalu banyak request host lain, terlalu banyak request daripada host lain. Kedua, sistem yang bergerak sendiri. Ketiga, host lain yang menggunakan network yang sama pun boleh jadi efek untuk ancaman ni. Okey, untuk vulnerability ada 2. Yang pertama, IP address akan telah diblok daripada hacker. Kedua, hacker akan berjaya masuk untuk local network kita. Okey, untuk control kita punya komputer, kita kena selalu update kita punya sistem. Kedua, selalu check monitor speed dan juga performance. Ketiga, kena selalu cari juga file yang pelik. Senang cerita bukan kita punya file ataupun folder. Okey, yang terakhir adalah kena selalu aktifkan window defender. Yang keempat, kena selalu create policy dan prosedur untuk company kita. Okey, untuk software, ancaman dia macam sistem down, macam sistem data yang relevan
will be corrupted. Untuk vulnerability pula, yang pertama software lagging, yang kedua sistem yang akan bergerak sendirinya, ketiga macam kita tak ada backup, tiada backup. Dan untuk software kita tu kita ada backup. Okay, untuk yang terakhir, untuk control, kita jangan klik ataupun download link atau file yang mencurigakan. Kedua, kena sentiasa kena download lah, senang cerita kena download antivirus. Okey, yang terakhir, kena simpan data penting kita dalam file backup ataupun software backup yang lain. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Nur Khalika. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini. Saya Nur Syafiqah Iwani binti Razali, bernombor mentrik 01 DDT 19F1223. Untuk bahagian saya akan menerangkan tentang problem 2. Untuk problem 2, kami memberi 7 poin. Antaranya ialah apakah bahaya, apakah yang kami sudah lakukan, siapa yang mungkin cedera, apakah tindakan selanjutnya, siapa yang perlu ambil tindakan, bilakah perlu ambil tindakan, dan hasil keputusan. Bahaya yang pertama ialah penjagahan bahan asbestos content, iaitu ACM. Apa yang syarikat telah buat ialah syarikat telah memastikan bahan dalam keadaan terkawal atau tidak memberi kesan kepada orang lain. Yang kedua ialah syarikat telah memastikan semua orang yang terlibat terdedah kepada perkara ini. Seterusnya, syarikat akan memastikan perlindungan keselamatan perlu ada sekiranya berlaku sesuatu. Dan yang terakhir ialah memastikan syarikat mempunyai laluan khas untuk pekerja kurang upaya. Siapakah yang mungkin dicederakan? Antaranya ialah pelawat, pelanggan, pekerja, pembekal, pembeli, cleaner, kontraktor dan security guard. Tindakan selanjutnya yang perlu ialah syarikat hendaklah memantau dan memeriksa ACM dalam keadaan yang terkawal. Seterusnya, syarikat perlu mengemas kini dan melaporkan masalah ini sekiranya berlaku perkara terburuk. Yang ketiga ialah melantik pegawai untuk menyimpan kunci pejabat dan ditugaskan untuk membuka dan menutup pejabat pada waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat ialah syarikat perlu memohon insurans perlindungan aset perniagaan. Dan yang terakhir, syarikat perlu membina laluan khas untuk pekerja kurang upaya supaya dapat memudahkannya. Yang perlu ambil tindakan ini ialah syarikat, staf pekerja, kontraktor dan pemilik syarikat. Syarikat perlu ambil tindakan seminggu sekali, bila-bila masa ataupun 2 kali sebulan. Dan hasil keputusan ialah ada yang sedang dijalankan dan ada yang masih belum dijalankan. Bahaya yang kedua ialah pengangkutan syarikat. Fitter dan kontraktor mungkin mengalami kecederaan yang sangat serius seperti patah tulang dan kerosakan dalaman jika dilanggar oleh kenderaan seperti lori atau terangkat. Syarikat telah melakukan pintu pemisahan kenderaan untuk pejalan kaki ke syarikat. Laluan pejalan kaki yang ditandai, pagar yang dianggap perlu membalikkan polisi untuk penghantaran dan lain-lain. Semua kaki tangan yang bekerja di luar termasuk kontraktor perlulah memakai high-vis tabat. Kontraktor tahu bahawa mereka tidak boleh memandu kenderaan syarikat termasuk lift. Tindakan selanjutnya ialah syarikat perlu memastikan kontraktor mempunyai salinan peraturan keselamatan pengangkutan syarikat sebelum pekerjaan bermula. Kaki tangan penerimaan untuk mengingatkan kontraktor peraturan semua sebelum mereka masuk. Kursus angkat dan selingin 1 hari yang akan diatur untuk melatih orang lain. Fitter dan kaki tangan penyambut tetamu akan ambil tindakan pada bila-bila masa dan hasil keputusan ialah masih sedang dijalankan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menjemput Nazatul Aisyah untuk meneruskan pembentangan bagi problem 2. Terima kasih. Assalamualaikum. My name is Nurmazati Aisyah binti Makta. My register number is 01DDT19F139. Okay, for my part, I will explain 2.3. Okay, what are the hazards? The answer is the safety. Okay, next, what are you already doing? The answer, make sure security protection must be in place in case anything happens. Jawapan yang kedua, make sure the office block is locked at the set hours. Okay, next, who might be harmed and how? The answer is security guard, employees and cleaner. Okay, what further action is necessary? The answer is the landlord needs to constantly check what workers come in and out when working hours are over. Jawapan kedua,
employees have to follow the start and return time set by the company. Action by whom? The answer is the landlord, staff office and contractors. Action by when? Dia punya answer is anytime. Done dan answer dia adalah done. Okay, next I will continue with 2.4. What are the hazard? The answer is stress. Okay, next what are you already doing? The answer, provide a comfortable working environment for employees. Second, ensure all employees understand their duties and roles. Okay, next, who might be harmed and how? The answer is all employees. What further action is necessary? The answer is provide a complaint box to complain about their feeling if there is an issue of discomfort while working. Jawapan yang kedua, provide bonuses to most diligent employees. Okay, next, action by whom? Jawapan dia manager. Okay, next, action by when? The answer is anytime and for done, jawapan dia done. Okay, that's all from us. Terima kasih and Assalamualaikum.